Sejak kemunculan pertama dalam One Piece Chapter 1 pada 18 Julai 1997, Shanks merupakan antara watak paling penting dan paling misteri yang pernah dicipta oleh Eiichiro Oda. Walaupun Shanks muncul sejak awal lagi, Oda memang sengaja menyimpan banyak rahsia tentang dirinya. Malah pada tahun 1998, Oda pernah menyatakan bahawa kemunculan Shanks secara kerap hanya akan berlaku apabila cerita One Piece sudah menghampiri penghujungnya. Kenyataan ini dipetik pada satu talk show Oda di Nakano Sun Plaza pada Disember 1998. Oda mengatakan apabila Shanks mula muncul dengan kerap dalam manga, kamu boleh anggap One Piece sudah memasuki saga terakhir. Dan sekarang kita memang sudah berada dalam final saga. Shanks semakin aktif dalam jalan cerita utama dan semakin banyak misteri tentang dirinya mula dibongkar. Kita sudah melihat sisi lain Shanks, hubungannya dengan dunia, kaitannya dengan Goldie Roger, malah hubungannya dengan Elbaf. Namun persoalan paling besar selama ini adalah apa sebenarnya tujuan akhir Shanks? Kenapa dia selama ini bergerak dalam bayang-bayang? Kenapa dia tidak bertindak ketika Ace ditangkap? Kenapa dia hanya menghentikan perang Marineford selepas keadaan menjadi sangat kritikal? Dan kenapa dia tidak membantu membebaskan Wano daripada Kaido? Jawapannya mungkin akhirnya sudah diberikan oleh Oda dalam One Piece Chapter 1189, dan jawapan tersebut cukup mengejutkan. Shanks sebenarnya mahu menjatuhkan Nerona Imu, iaitu Raja Dunia. Shanks memang merupakan salah seorang watak paling misteri dalam One Piece. Sepanjang perjalanan cerita, kita sering tertanya-tanya kenapa Shanks memilih untuk hanya memerhati dari jauh walaupun dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sebagai contoh, ketika Ace ditangkap oleh Blackbeard pada penghujung chapter 441, ramai tertanya-tanya kenapa Shanks tidak terus masuk campur. Kemudian ketika perang Marineford berakhir dalam chapter 580, Shanks muncul dan sekali lagi memainkan peranan sebagai pendamai antara pihak Lanun dengan pihak Marine. Dia berjaya menghentikan perang tersebut, tetapi persoalannya, kenapa dia hanya bertindak sebagai pendamai? Bukankah dia seorang Lanun yang sewajarnya berpihak juga kepada Lanun? Dan kenapa Shanks tidak bertindak lebih awal? Perkara yang sama berlaku di Wano. Shanks tahu Kaido merupakan salah satu ancaman terbesar kepada dunia, tetapi dia tidak masuk campur untuk membebaskan Wano. Sebaliknya, Luffy dan aliansinya lah yang akhirnya menjatuhkan Kaido dan membebaskan negara tersebut. Dan sekali lagi, dia hanya hadir di saat Admiral Ryukugyu datang. Jadi kenapa? Rupa-rupanya, semua tindakan Shanks ini mungkin mempunyai kaitan dengan masa lalunya bersama Goldie Roger. Dalam flashback Oden yang bermula pada chapter 959 dan berakhir pada chapter 974, kita diberikan sedikit gambaran tentang hubungan Shanks dengan Roger. Selepas Roger kembali daripada Laugh Tale, Shanks dikatakan bertanya sesuatu kepada Roger, dan selepas perbualan tersebut, Shanks menangis. Perkara ini disebut oleh Oden dalam chapter 968. Ini merupakan salah satu misteri terbesar tentang Shanks. Apa sebenarnya yang Roger beritahu kepadanya, dan kenapa perkara itu menyebabkan Shanks menangis? Salah satu perkara yang sangat kuat diimplikasikan ialah Shanks yang dibesarkan oleh Roger mungkin mengetahui tentang seseorang yang akan membawa kuasa Sun God Nika dan akhirnya membebaskan dunia. Dan sekarang chapter 1189 nampaknya semakin menguatkan idea tersebut. Adakah sebenarnya Shanks sedang menunggu Sun God Nika? Dalam chapter 1189, kita mendapat flashback antara Loki dan Shanks. Ketika itu, Loki mahu memulakan perjalanan bersama kumpulannya untuk mencari individu yang bertanggungjawab atas kematian bapaknya, Harold. Loki mahu membalas dendam, tetapi Shanks menghalangnya. Shanks memberitahu Loki bahawa dia sendiri menganggap Harold sebagai seorang kawan. Kalau perlu, dia juga sanggup bersama-sama Loki untuk membalas dendam. Namun, Shanks meminta Loki berfikir dengan lebih mendalam. Menurut Shanks, kerajaan dunia sebenarnya mempunyai rancangan yang jauh lebih besar daripada sekadar menguasai Elbaf. Kerajaan dunia mahu menggunakan Elbaf sebagai persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, iaitu perang. Shanks pada dasarnya memberi amaran kepada Loki supaya jangan menyerang secara terburu-buru. Dia tahu bahawa masa untuk melawan Imu belum tiba, dan ini sangat penting sebab kalau kita perhatikan, Shanks sebenarnya sudah lama bersedia untuk perang terakhir ini. Shanks memberitahu Loki bahawa individu yang memanipulasi Harold sehingga menjadi seperti boneka dan akhirnya membunuh ialah Raja Dunia sendiri, iaitu Nerona Imu. Shanks juga menjelaskan bahawa kuasa Imu sangat sukar untuk diukur. Dengan kata lain, Imu bukan seseorang yang boleh diserang sesuka hati.
pasti. Kalau seseorang pergi ke Holy Land Marijoa tanpa rancangan yang betul, mereka mungkin tidak akan mendapat jawapan yang dicari. Malah mereka mungkin hanya akan menemui lebih banyak misteri. Sebab itulah Shanks memberitahu Loki bahawa belum tiba masanya untuk bertarung. Jadi apa sebenarnya yang Shanks rancangkan? Kalau kita gabungkan semua petunjuk yang diberikan Oda selama bertahun-tahun, tindakan Shanks mula kelihatan lebih masuk akal. Shanks bukan tidak peduli, bukan juga pengecut, dan dia juga bukan sekadar lanun yang suka duduk minum bersama anak buahnya. Sebaliknya, Shanks sedang menunggu masa yang lebih tepat. Dia tahu bahawa Imu terlalu kuat untuk dilawan secara membuta tuli. Sebab itu Shanks mengumpulkan maklumat. Malah dalam chapter 1167, kita telah mendapat pengesahan bahawa Shanks pernah kembali ke Marijoa kira-kira 15 tahun yang lalu. Tujuannya mungkin adalah untuk mendapatkan lebih banyak maklumat tentang Imu dan kerajaan dunia. Dan sekarang kita mula nampak gambaran yang lebih besar. Shanks mungkin sudah mengetahui bahawa dunia akan memasuki perang terakhir. Dia juga tahu bahawa kemunculan Sun God Nika adalah salah satu kunci utama untuk menjatuhkan Imu, dan akhirnya Nika muncul. Dalam chapter 1044, Luffy membangkitkan kuasa Gear-5 dan memperlihatkan dirinya sebagai Sun God Nika. Jadi selepas bertahun-tahun menunggu, perkara yang ditunggu oleh Shanks akhirnya berlaku. Nika sudah kembali. Sebab itu sekarang Shanks mula bergerak. Jadi persoalannya, adakah pertarungan antara Shanks dan Imu akan berlaku? Chapter 1189 bukan sekadar mendedahkan tujuan Shanks. Chapter ini juga sebenarnya sedang membina satu pertempuran besar yang mungkin akan berlaku pada masa akan datang. Shanks menentang Nerona Imu, dan kalau kita fikir balik, ia memang sangat masuk akal. Shanks ialah salah seorang individu yang paling banyak mengetahui tentang dunia lama, Roger, Joy Boy, dan mungkin juga rahsia kerajaan dunia, manakala Imu pula merupakan individu yang berada di puncak kerajaan dunia. Dua-dua mempunyai hubungan yang sangat besar dengan perang terakhir. Malah Shanks secara terang-terangan menyatakan bahawa individu yang membunuh dan memanipulasi Harald adalah Raja Dunia. Ini bermaksud Shanks memang sudah menjadikan Imu sebagai salah satu sasaran utamanya. Namun Shanks juga sedar bahawa dia tidak boleh menyerang Imu secara membuta tuli. Dia perlu menunggu masa yang tepat, dan sekarang masa tersebut mungkin semakin hampir. Namun persoalan yang menarik untuk dibahas adalah, adakah Roger yang memberikan tugas ini kepada Shanks? Dalam chapter 968, Oden mendedahkan bahawa selepas Roger kembali daripada Laugh Tale, Shanks bercakap dengannya. Kemudian Shanks menangis. Kita masih belum mengetahui dengan lebih tepat apa yang Roger beritahu Shanks, tetapi mungkin Roger telah memberitahu satu amanah kepada Shanks, satu tugas yang memerlukan Shanks menunggu sehingga masa yang tepat. Mungkin Roger sudah tahu bahawa mereka sendiri tidak akan menjadi orang yang menyelesaikan perang terakhir. Mungkin Roger tahu bahawa generasi mereka datang terlalu awal. Sebab itulah Roger Pirates tidak terus mengubah dunia selepas menemui Laugh Tale. Sebaliknya, mereka menunggu generasi seterusnya, dan Shanks mungkin merupakan salah seorang individu yang bertanggungjawab memastikan perkara tersebut berlaku. Dia menunggu seseorang, dan dia adalah Sun God Nika, Monkey D. Luffy. Satu lagi dialog Shanks yang sangat menarik berlaku pada chapter 1054 ketika bercakap dengan Ben Beckman. Shanks berkata bahawa mungkin sudah tiba masanya untuk mereka menuntut One Piece. Ayat ini nampak ringkas, tetapi selepas chapter 1189, ayat tersebut mempunyai makna yang jauh lebih besar. Shanks bukan sekadar mahu mencari harta karun One Piece. Dia mungkin tahu bahawa perebutan One Piece merupakan sebahagian daripada perang terakhir, sebab One Piece sendiri mungkin mempunyai kaitan dengan sejarah sebenar dunia, Joy Boy, Void Sentry, dan cara untuk menjatuhkan kerajaan dunia. Jadi apabila Shanks mengatakan sudah tiba masanya untuk menuntut One Piece, mungkin itu bermaksud rancangan yang selama ini ditunggu akhirnya sudah bermula. Luffy sudah menjadi Nika, kerajaan dunia sudah mula bergerak secara terbuka, Imu sudah menunjukkan kuasanya, dan dunia sedang menuju ke perang terbesar dalam sejarah. Namun walaupun Shanks merupakan antara watak paling kuat dalam One Piece, kekuatannya masih mungkin tidak cukup untuk berdepan dengan Imu secara terus. Shanks sendiri mengakui bahawa kuasa Imu sangat sukar untuk diukur. Ini menunjukkan bahawa Imu mungkin berada pada tahap kekuatan yang jauh berbeza daripada manusia biasa. Sebab itu Shanks tidak terburu-buru. Dia tahu kalau dia menyerang pada masa yang salah, dia mungkin akan mati tanpa mencapai apa-apa. Jadi selama bertahun-tahun, Shanks mengumpulkan maklumat, membina kekuatannya dan menunggu kemunculan Nika. Sekarang semuanya sudah mula bergerak, dan sebab itulah pertembungan antara Shanks dengan Imu semakin nampak seperti sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Namun ada satu kemungkinan yang agak gelap. Shanks mungkin akan mati.
mati. Dengan Oda yang kini membina konflik antara Shanks dan Imu, risiko kematian Shanks semakin tinggi. Kita tahu betapa pentingnya Shanks kepada Luffy. Sejak chapter 1 lagi, Shanks merupakan idola buat Luffy. Topi jerami yang diberikan Shanks kepada Luffy menjadi salah satu simbol paling penting dalam keseluruhan cerita One Piece. Hubungan mereka juga semakin ditekankan dalam final saga, termasuk dalam arc Elbaf. Jadi Oda mungkin menggunakan Shanks sebagai pencetus kepada perkembangan besar Luffy. Bayangkan kalau Shanks akhirnya berdepan dengan Imu dan Imu berjaya membunuh Shanks. Kematian Shanks mungkin menjadi salah satu detik paling besar dalam hidup Luffy. Ia boleh menyebabkan Luffy menjadi lebih serius. Selepas lebih 2 dekad menjadi antara watak paling misteri dalam One Piece, tujuan sebenar Shanks akhirnya semakin jelas. Shanks bukan sekadar seorang Yonko yang menjaga wilayahnya. Dia bukan sekadar bekas anak kapal Roger, dan dia bukan sekadar individu yang kebetulan mempunyai hubungan dengan Luffy. Shanks mungkin sebenarnya merupakan salah seorang watak yang selama ini bergerak di belakang tabir untuk mempersiapkan dunia menghadapi perang terakhir. Dia tahu tentang ancaman Imu. Dia tahu bahawa kerajaan dunia sedang merancang perang. Dia tahu bahawa Nika perlu kembali, dan sekarang Nika sudah muncul. Sebab itu Shanks mula bergerak. Matlamat akhirnya nampaknya jelas, menjatuhkan Nerona Imu, Raja Dunia. Namun untuk mencapai matlamat itu, Shanks perlu menunggu masa yang tepat. Dan apabila masa tersebut tiba, kita mungkin akan menyaksikan salah satu pertempuran paling gila dalam sejarah One Piece. Shanks menentang Imu. Persoalannya sekarang bukan lagi sama ada Shanks akan berdepan dengan Imu atau tidak, tetapi adakah Shanks akan hidup untuk melihat dunia bebas daripada pemerintahan Imu. Dan kalau Shanks benar-benar gugur dalam perang terakhir, adakah kematiannya akan menjadi pencetus kepada Luffy untuk mengalahkan Imu dan akhirnya membebaskan seluruh dunia. So guys, what do you think berkenaan dengan teori kali ini? Please leave your thought di ruangan komen di bawah. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimis Overthrow, kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.